Surah Al-Kahfi dari segi tertib kitabinya adalah surah yang ke-18. Bilangan ayatnya 110. Bilangan rukuknya 12. Makkiyah atau Madaniyah, ini adalah surah Makkiyah. Dari segi tertib kitabinya adalah surah yang ke-18. Bilangan ayatnya 110. Bilangan rukuknya 12. Makkiyah atau Madaniyah, ini adalah surah Makkiyah. Tertib turunnya adalah yang ke-69. Bilangan paragrafnya ada 6 sahaja. Terlebih dahulu kita tengok mesej utamanya, iaitu satu, tujuan perhiasan hidup di atas muka bumi. Yang kedua, ujian terhadap amalan manusia. Yang ketiga, ujian istiqamah dengan ajaran tauhid. Yang keempat, ujian banyak harta, kemuliaan dan ramai bilangan keluarga. Yang kelima, ujian harta benda dan anak-anak. Yang keenam, ujian terhadap yang berkuasa. Yang ketujuh, manusia diseru mengenepikan kecintaan terhadap dunia dan menerima ajaran Al-Quran yang menyeru kepada akidah tauhid dan akidah adanya hari kemudian. Itu semua mesej utama yang terdapat di dalam surah ini. Semuanya ada 6 paragraf. Paragraf 1 merupakan pendahuluan surah. Ia bermula dari ayat 1 hingga 8. Paragraf 2 bermula daripada ayat 9 hingga 31. Ini berkait dengan ujian dalam keimanan. Sebagai contohnya dibawa kisah Ashabul Kahfi. Paragraf yang ketiga ayat 32 hingga 59. Ini berkait dengan ujian dalam lebih dan kurang harta kekayaan. Yang ini kaya atau miskin seseorang itu. Untuk contohnya dikemukakan kisah 2 orang tuan tanah. Paragraf yang keempat ayat 60 hingga 82. Ini berkait dengan ujian dalam banyak atau sedikit ilmu, alim atau jahil seseorang itu. Sebagai contohnya dikemukakan kisah Nabi Musa dengan Khadir. Paragraf yang kelima ayat 83 hingga 102. Ini berkait dengan ujian dalam kekuasaan. Sebagai contohnya dikemukakan kisah Dzulqarnain. Dan paragraf yang keenam merupakan penutup bagi surah. Ia bermula daripada ayat 103 hingga 110. Baik, kita tengok dulu zaman diturunkan. Surah Al-Kahfi diturunkan di permulaan tahun ke-5 kenabian, sebelum surah Az-Zumar dan sebelum hijrah ke Habsyah yang berlaku pada bulan Rajab 5 kenabian. Bukan 5 hijrah ya, 5 kenabian. Maknanya pada tahun yang ke-5 selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Itu maksud 5 kenabian. Ketika itu orang-orang Islam telah mulai dianiaya oleh orang-orang kafir di Mekah. Di dalamnya terdapat bimbingan kepada orang-orang Islam dalam menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang Kristian di Habsyah. Anak-anak muda Islam dari kalangan sahabat khususnya dipimpin supaya menjadi seperti Ashabul Kahfi yang telah berjaya dalam ujian tauhid dan keimanan. Mereka juga diberi bimbingan supaya tidak terpengaruh dengan kanan ibu bapa yang musyrik dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang zalim. Kelebihan surah Al-Kahfi, ada banyak kelebihan dia. Apa yang tidak ada pada surah Yasin sekalipun. Walaupun dari segi amalannya orang ramai banyak baca Yasin. Baca Yasin tak tinggal orang kita. Padahal dari segi hadisnya tak boleh nak lawan surah Kahfi ni. Surah Kahfi orang tak baca, tak cara. Surah Kahfi terbiar. Kecuali lah orang-orang yang belajar hadis apa, dia tahulah kedudukannya jauh lebih kuat dari segi fadilatnya, kelebihannya berbanding surah Yasin sebagai contohnya. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan kelebihan surah ini. 1. Man hafiza 10 ayatin min awal suratil Kahfi usima minad dajjal. Bermaksud sesiapa yang menghafal 10 ayat di permulaan surah Al-Kahfi
dia terpelihara daripada Dajjal. Itu kelebihan besar tu. Yang mana dalam solat pun kita selalu a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung daripada Dajjal tu. Rupa-rupanya hafal 10 ayat di permulaan surah Al-Kahfi ni selamat daripada Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim daripada Abi Darda. Ini hadis sahih lah. Adapun banyak dalam surah-surah lain termasuk Yasin itu tidak sahih. Tetapi ia menjadi amalan umum. Bagi saya lah yang jadi dalam masyarakat ni, kenapa lebih popular surah Yasin? Sebab dari segi khasiat dia. Dari segi khasiat dia memang tidak dinafikan. Untuk banyak kegunaan itu, kegunaan ini, sebab Quran dan surah ni ayat-ayat dia ada khasiatnya yang tersendiri. Memang surah Yasin tu ada khasiatnya sendiri dan berdasarkan pengalaman ulama-ulama memang berguna lah, memang berguna. Tapi dari segi kelebihan yang terdapat dalam hadis, dia tidak setara dengan surah Al-Kahfi. Yang kedua, man qara'a thalatha ayatin min awalil kahfi usima min fitnati dajjal. Tadi minad dajjal, ni min fitnati dajjal. Bermaksud sesiapa membaca 3 ayat di permulaan surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Daripada dajjal, yakni daripada fitnah dajjal. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Riwayat Tirmizi daripada Abu Darda. 3. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Bermaksud sesiapa daripada kamu yang sempat dengan Dajjal, kalau danlah dengan Dajjal, dia hendaklah membaca di hadapannya, di hadapan Dajjal, baca di hadapan Dajjal itu beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi, kerana ia dapat melindunginya daripada fitnah Dajjal. Itu kelebihannya. Ini juga hadis sahih riwayat Abu Daud, dan ada dalam kitab-kitab lain pun ada, bukan dalam Abu Daud saja. 4. Ada seorang sahabat sedang membaca surah Al-Kahfi. Di luar rumahnya ada seekor kuda yang terikat. Bila kuda itu merengkik, dia terus mendongak. Dilihatnya segumpal awan di langit. Sahabat itu telah menceritakan peristiwa yang dilihatnya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, fa innaha as-sakinah tanazzalat 'inda al-Qur'an atau tanazzalat lil Qur'an. Bermaksud itulah sakinah, maksudnya cahaya ketenangan yang turun ketika dibaca Al-Quran atau turun kerana dibaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, dalam Bukhari pun ada ni, dan lain-lain lagi. Yang kelima, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Bermaksud sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ia akan menjadi cahaya kepadanya di antara 2 Jumaat. Antara 2 Jumaat, Jumaat ni kita baca, Jumaat tu sampai ke Jumaat depan, cerah hidup kita. Kita seseolahnya berada dalam cahaya. Hadis riwayat Baihaqi di dalam sunannya daripada Abi Sa'id Al-Khudri. 6. Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a bi 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurrah. Bermaksud sesiapa membaca surah Al-Kahfi, dia akan mendapat cahaya pada hari kiamat yang menyinari tempatnya hingga ke Mekah. Mana jauh, Nabi bercakap ni duduk di Madinah. Dia kata kalau daripada Madinah tu cerah sampai ke Mekah. Cahaya tu yang menyuluh di hadapan dia. Dan sesiapa membaca 10 ayat di akhirnya, kemudian mana andai kata kemudian Dajjal keluar, ia tidak akan memudaratkannya. Dajjal tidak akan dapat memudaratkannya. Ini hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat. Itulah kelebihan kan, banyak tu hadis-hadis yang sahih tu banyak.
Ada macam-macam kelebihan, terutamanya kalau kita tengok berkenaan dengan Dajjal itu. Berkenaan dengan Dajjal itu. Lepas tu kita kata kita ni jauh lagi daripada Dajjal, tak tahulah, tak bertemu kan. Kalau nak kira begitu, dalam solat tu pun doa yang kita sembahyang tu tak tahu mana juga Dajjal. Jadi kita kena faham apa maksud Dajjal itu. Dajjal itu inilah kesan-kesan ataupun sifat-sifat yang dibawa oleh Dajjal. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Kahfi ni, memang dunia. Fitnah dunia. Fitnah Dajjal ialah fitnah pesona dunia yang menyebabkan kita terpukar, terpedaya, terpesong, tersesat dan macam-macam lagi. Itulah mana kesan kalau Dajjal mari pun begitu juga. Dia bawa dunia lah. Dia bawa dunia. Kelebihan kita nak apa dalam dunia, nak jadi apa, nak apa, dia boleh berlaku. Dia buat semua. Maknanya kita dapat dunia. Dunia itu cabaran sebenarnya. Berkaitan di antara surah Al-Kahfi dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Bani Israel telah pun disebutkan asas-asas masyarakat Islam dan juga negara Islam yang adil. Di dalam surah Al-Kahfi ini pula disebutkan tentang jalan-jalan yang sukar untuk mencapainya. Di samping diceritakan kisah seorang raja yang adil, Dzulqarnain. Itulah contoh. Kalau dalam surah Isra sebelum ni, dia bagi macam gambaran umum tentang bentuk negara Islam yang dicita-citakan, yang kita nak, yang penuh dengan keadilan. Pernahkah dalam dunia ni ada pemerintah yang mengikut cara Islam dan dia tu adil? Ada. Contohnya dalam surah ni. Mana itu kaitan antara surah ini dengan surah sebelumnya. Ada iaitu Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang pemerintah yang adil, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat dan negara yang adil baru akan tertegak apabila ada kumpulan-kumpulan yang sanggup berkorban dan yakin sepenuhnya kepada ajaran tauhid dan pertemuan dengan Tuhan di akhirat nanti. Dia kena ada yang sanggup macam ni. Sudah ada surah sebelum tu lagi, surah An-Nahl, sebelum daripada itu lagi sudah ada gambaran akan berhijrah. Bahkan di dalam surah Isra sudah diajar doa untuk berhijrah. Maknanya kena ada kesanggupan itu, pengorbanan untuk tinggalkan walaupun tanah air, tempat tumpah darah kita kerana perjuangan. Dia kena ada kesanggupan itu. Mula-mula sekali bersitu. Dan bila sahabat-sahabat ini dalam jumlah yang begitu ramai berhijrah ke Madinah, itu membuktikan ada kesanggupan itu, kesediaan untuk berkorban. Dan bila pergi ke Madinah, memang ujian tu lebih lagi, iaitu kesanggupan untuk berkorban tu bukan sekadar hijrah saja, tapi sanggup mati kerana Islam. Jadi Islam ni dia tegak dengan disirami dengan darah-darah syuhada. Kepengorbanan lah baru dapat. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya sendiri. Kumpulan itu juga berjaya dalam setiap ujian kehidupan dengan keelokan pekerti dan amalannya. Yang sanggup berkorban itu pula memang yang berkualiti. Kualiti. Kalau kita tengok dari segi ujian, ya, ujian dari sudut amalan, dari segi akhlak, semua berjaya. Semua beres, orang kata. Semua beres. Itulah contoh yang dapat kita lihat pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, baik dari kalangan muhajirin atau ansar ketika mereka berada di Madinah. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Terdapat beberapa perkataan penting yang merupakan kata kunci bagi surah Al-Kahfi. Ia diulangi beberapa kali. Kena ingatlah ni. Ni manhaj tafsir yang kita belajar ni, mungkin kita tidak bertemu dalam manhaj lain. Manhaj ini dia bagi kata kunci. Macam mana kita nak tahu kata kunci? Tengok. Banyak kali ke tidak sebut? Berapa kali sebut? Kalau banyak kali, tu tandalah tu. Itu kata kunci, ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan kepada kita. Ada benda. Macam sebelum ni, dalam mesej utama surah Isra tu, ialah istifzaz. Itu perkataan itu. Perkataan itu memang tak ada di dalam surah-surah yang lain. Yang ada hanya di dalam surah Isra atau Bani Israel. Besar maknanya. Syaitan, Allah SWT bagi peluang, cabar dia. Kamu kalau nak hapus, licin. Kamu nak licinkan anak Adam ni, biar kena tipu daya kamu semua. Cuba. Tuhan bagi peluang kepada dia. Cuba.
Kalau kamu kata kamu nak la'uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua sekali. Tuhan kata cuba. Kalau kamu betul, cuba nanti tengok berjaya ke tidak. Maknanya Allah SWT kira-kiranya sudah menjamin ada di kalangan manusia ini yang tidak akan termakan dengan tipu daya syaitan. Dia akan kecewa apabila dengan menghadapi manusia-manusia seperti itu. Walaupun kehendak dia ialah untuk mencabut sampai ke akar umbi. Itu makna istifzaz. Membantun. Bantun maknanya cabut sampai ke akar umbi. Licing. Semua sekali. Dan itu kesannya kalau jadi, teruk tu. Apa akan jadi kalau manusia ni berjaya difitnah oleh syaitan? Tentu macam-macam. Yang kita tengok, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang tidak baik, macam-macam dalam bentuk kezaliman, dalam bentuk penipuan, itu semua fitnah syaitan. Kalau itu berleluasa, jadi macam mana? Satu orang pun, satu keluarga pun kita tak boleh percaya. Jadi macam mana? Suami, tak ada seorang suami pun boleh percaya. Isteri, tak ada seorang isteri pun boleh percaya. Semuanya jadi mengikut syaitan semuanya. Jadi macam mana? Hidup kita tentu jadi neraka. Jadi neraka. Itu besar tu. Istifzaz itu makna dia. Begitu juga Bani Israel. Fir'aun nak menghapuskan Bani Israel itu semua sekali. Katakanlah dia berjaya. Bermakna tak ada kezuriat Bani Israel. Sampai begitu sekali kehendaknya. Kebencian tu sampai ke puncaknya. Dia tak mahu tengok bangsa itu ada wujud. Yang perempuan-perempuan tak apalah, dikekalkan. Bila berkahwin dengan bangsa Kipti, akan lenyap kebangsaan dia. Yahudi, semuanya akan jadi Kipti. Yang lelaki bunuh, masa kecil lagi. Kan? Itu teruk, dahsyat tu. Itu dipanggil penghapusan etnik yang amat dahsyat dalam sejarah. Mana-mana zaman, kalau berlaku begitu, itulah contohnya. Tak ada peri kemanusiaan langsung, tak fikir langsung orang lain. Kita saja, bangsa kita saja yang mulia, bangsa lain tak ada kelebihannya. Itu makna istifzah, besar sangat maknanya. Sama juga orang-orang kafir Quraisy, wa in kadu la yastafizunaka minal ard. Orang-orang kafir Quraisy pernah juga nak mencabut sampai ke akar umbi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membasmi, menghapuskan semua sekali umat Islam. Tidak membiarkan mereka berada di negeri Mekah tu. Sampai begitu sekali. Dan apa akan jadi? Kalau sekiranya mereka berjaya. Kalau tidak menang Islam, tidak menang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah manusia berterusan dalam kesesatan. Kita tengok sampai sekarang ni 1400 tahun lebih. Mekah, Madinah, bahkan tanah Hijaz itu dikuasai oleh Islam. Tidak ada syirik. Kalau tidak berjaya, bermakna syirik akan berterusan sampai sekarang. Apa jadi? Itu akibatnya. Apabila sesuatu perjuangan itu dihapuskan, ditamatkan riwayatnya, tak ada dah orang yang nak berjuang. Tak ada dah orang yang nak berjuang. Sampai begitu sekali. Ini semua istifzaz. Itu dalam surah tu. Dalam setiap surah dia ada kata kunci. Jadi kata kunci itu dia ulang beberapa kali. Salah satu tandanya dia berulang beberapa kali. Kalau tidak ada di dalam surah lain, oh itu lagi menarik. Itu kena beri perhatian yang betul-betul. Perhatian yang cukup terhadap sudut arti dia tu, kesan dia tu. Itu kita kena perhati. Itu kelebihan. Kita tengok tafsir berdasarkan kata kunci. Itu penting. Memahami perkataan itu dengan baik akan memudahkan surah ini difahami. Perkataan-perkataan yang dimaksudkan ialah linabluwahum zinah liqa al-hayatud dunya wali awliya dan walayah. Ini semua ni kata kunci. Setiap satu daripada perkataan ini berulang dan ia memberi maksud yang besar kepada kita. Kita kena beri perhatian yang khusus kepada perkataan-perkataan ini. Cuba kita tengok. Satu, perkataan zina tersebut sebanyak 3 kali di dalam surah ini. Pada ayat 7, 28 dan 46. 3 kali disebut. Bukan kebetulan tu. Bukan kebetulan. Kita tengok dalam surah lain, tidak begitu. Dalam surah ini, itu yang ditekankan. Apa makna zina? Perhiasan, kecantikan, keindahan.
Jadi cantik, indah ni fitnah besar tu. Dalam kehidupan ni. Dalam kehidupan ni memang fitnah besar. Semua perhiasan dan kecantikan dunia bertujuan menguji manusia. Dia ada dua, dia kait rapat itu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ujian itu dalam surah ni itu kata kunci yang sangat penting. Ujian dengan kecantikan dunia. Itu besar, sangat besar. Semua kecantikan dunia, apa bentuk, apa namanya, bagaimanapun ujian. Itu kena ingat. Dia ada kait dengan balak ataupun bahasa kita kata ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Cuba kita tengok ni. Siapakah antara mereka yang terbaik amalannya? Berkait dengan perhiasan tu, berkait dengan kecantikan dunia tu. Siapakah yang telah menggunanya dengan sebaik-baiknya? Dia guna untuk kebaikan semua tu, bukan untuk kejahatan. Siapa? Tuhan nak tengok situlah. Maka di situ ada ujian. Perkara inilah merupakan salah satu mesej utama surah. Mesej utama surah ialah menguji manusia. Surah ni nak menyatakan betapa manusia itu diuji dalam macam-macam bentuk kehidupan dunia ni. Salah satunya ialah kecantikan dunia. Ni kalau kita tengok sini, ni zinah. Ini kata kunci di dalam ayat ni, ayat 7. Kemudian kalau kita tengok di sini, zinatal hayatid dunya. Zinah juga. Ini ayat 28. Kalau kita tengok sini, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Zinah itu kata kunci. 3 tempat disebutkan. Inilah tempat-tempatnya. Jadi kalau kita tengok zinah al-hayatid dunya dan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Mulk pun ada perkataan ini. Cuma di situ linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Kum di sini. Sana linabluwahum. Sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuba tengok sama. Ini maknanya ada kaitan tu. Surah sana dengan surah sini ada kaitan. Sebab perkataan yang sama. Ayyukum ahsanu amala. Ada di sini. Ayyukum ahsanu amala juga ada di sana. Ayyuhum itu beza hum dengan kum tu sedikit sangat. Hum makna mereka. Kum makna kamu. Di sini liyabluwakum kamu. Hum di sana pun kamu lah juga, manusia juga. Itu tak ada bezanya. Mana semua yang berlaku dalam kehidupan dunia ini merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Inna ja'alna ma'alal ardh zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Perhiasan bagi bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk Tuhan uji sebenarnya. Nak tengok siapakah yang lebih baik amalannya berkait dengan kecantikan dunia tadi. Kecantikan dunia ni banyaklah. Tapi kecantikan tu banyak daripadanya lah. Kalau kita perhatikan, tak ada apa pun yang sebenarnya. Ini satu contoh dari satu sudut lah kalau kita tengok. Dia hanya bermakna kepada orang yang celik. Kepada orang yang nampak. Dia tidak buta. Kalau buta tak ada makna semua. Tak ada makna semua. Katalah, bunga cantik. Taman bunga yang cantik. Bermakna kepada siapa? Yang celik. Yang ada penglihatan. Yang buta tak ada makna semua. Itu hakikat perhiasan dunia ni. Makna kepada orang tertentu. Yang celik saja. Yang celik tu pun Tuhan buat tu untuk apa? Untuk nak uji. Dia nak buat apa dengan benda cantik? Katalah bunga. Jadi dia nak pergi curi ke bunga tu? Dah cantik, mesti tertarik. Tertarik boleh jadi nak pergi petik bunga. Nak pergi petik bunga. Kalau petik bunga, marahlah kepada tuan dia. Tuan dia akan marah. Kan begitu? Kecantikan dia. Satu pihak. Satu pihak yang lain, bunga. Apa? Wanita. Bunga. Orang bandingkan dengan bunga. Cantik bila tertarik. Apa? Boleh jadi dia pergi ambil. Boleh jadi dia pergi ceroboh. Boleh jadi dia pergi rogol.
rampas, culik dan sebagainya. Itu Tuhan nak tengok, nak buat apa? Bila cantik tu, kamu akan buat apa? Buat benda baik ke? Buat benda jahat? Tuhan nak uji tu. Dah ada ujian. Dan orang, perempuan, katakanlah yang cantik lah, yang menarik perhatian lelaki, dia pun Tuhan nak uji juga. Dia pun Tuhan nak uji juga. Nak tengok, Tuhan bagi kecantikan kepada dia nak buat macam mana? Dia nak buat macam mana? Adakah dia nak jadi model? Ikut orang suruh, pakai macam mana? Lepas tu tayang berjalan depan orang? Begitu? Atau macam mana? Tuhan nak tengok. Itu perhiasan dunia, kecantikan dunia belakang tu. Tetapi perempuan yang cantik apa? Cuba macam saya sebut tadi, kepada orang yang buta apa makna? Ya kita kata cantik tu apa? Apa cantik? Cantik tu pada rasa ke? Pada rasa? Bukan. Pada dengar? Bukan. Atau pada apa? Pada hidu ke? Tidak. Cantik itu hanya pada mata. Mana benda tu kalau betul-betul bermakna sungguh lah, Allah SWT tak rampas penglihatan manusia sehingga ada yang tak tengok, tak dapat tengok. Tak dapat tengok pun seolah-olahnya Tuhan kata, tak apa, kamu aku uji sekarang, sekejap saja kamu tak dapat tengok, nanti kamu akan tengok yang jauh lebih cantik daripada ini, yang tidak ada di dunia. Dia gitu. Ujian pula kepada yang tak ada mata, yang tak ada penglihatan tu, tak celik tu. Tuhan nak tengok dia nak sabar ke tidak. Itu atas satu perkara saja, banyak lagi yang lain-lain. Orang pergi, sanggup nak pergi ke Jepun, nak pergi ke sana, pergi melancong, nak pergi tengok Bosnia, nak pergi tengok bunga sakura di Jepun, nak pergi tengok Taj Mahal, nak pergi tengok, banyaklah tempat-tempat pelancongan kan, habis berpuluh-puluh ribu pergi. Untuk apa? Nak tengok kecantikan dunia. Setakat itulah yang ada. Tapi semua tu kan, macam saya sebut tadi, berkait dengan orang yang celik, ada penglihatan. Yang tak ada penglihatan, tak ada makna semua. Untuk apa dia nak pergi? Untuk apa? Nak pergi tengok Taj Mahal? Dia tak akan dapat lihat. Nak pergi tengok bunga sakura? Tak dapat tengok. Tak ada makna semua tu. Tapi nak ceritanya manusia sanggup menghabiskan berapa banyak harta dia untuk nak pergi tengok kecantikan dunia tadi. Dalam pada tu habislah duit dia. Kalau dia buat untuk akhirat, untuk kebajikan, berapa ramai dapat munafaatnya kepada masyarakat, kepada orang ramai. Berapa banyak munafaatnya. Dan berapa banyak pahala yang dia dapat di akhirat. Saya tidak mengatakan tak boleh melancong. Tidak, itu bukan maksud tu. Pergilah, nak pergi. Allah SWT pun suruh juga. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di pelosok-pelosok dunia. Pergilah. Tapi kita kena pergi. Itu ujian itu. Ujian. Orang lain tak terasa kehendak seperti kita. Tak terasa ke orang lain? Dia tidak berupaya. Sebab dia orang miskin. Ujian pula kepada dia. Ujian pula kepada dia yang miskin. Kadang tak dapat pergi. Tengok orang selalu pergi. Terbang sana, terbang sini. Sukanya, macam mana aku nak dapat macam tu? Ni semua sebab kaya lah. Sebab kaya. Aku dapat menyaksikan keindahan dunia. Maka di situ mulalah nak cari jalan yang tak betul. Bila cari jalan yang tak betul, dapat itu. Tapi cara dah tak betul. Di situ ujian untuk kita. Mungkin orang-orang yang bekerja, pegawai-pegawai kerajaan, dia rasuah, dia sebagainya, macam-macam, dia boleh dapat duit. Bila dapat duit, boleh pergilah. Pergi pun sebenarnya tak ada apa. Itu sekejap saja. Kalau misalnya kita kata, kita di Malaysia ni, orang-orang luar mari, nak tengok apa ni, menara berkembang. Kepada orang Kuala Lumpur tak ada apa. Tak mahu semua. Kita nak tengok salji. Kita nak putih, tengok cantiknya. Dia bukit-bukit, tengok cantik. Nyaman. Suasana tu jadi lain. Kalau kita di sini tak pakai baju, kita kena pakai baju berlapis-lapisan. Suasana, kelainan itu. Orang yang mula-mula saja nak macam tu. Dah lama tu dia tak mahu dah. Dia jemu. Cuma dia nak cari rezeki lah pula. Bila orang mari, dia boleh lagi. Dapatlah rezeki apa-apa, jual barang-barang ke, jadi driver taksi ke apa ke, itu sajalah. Tapi nak pergi menghayati seperti kita yang tak pernah jumpa salji nak pergi tengok, menengung, tak ada. Tak ada apa pun sebenarnya kepada dia. Kepada dia tidak ada apa. Begitu juga kepada orang Arab, dia tengok cantiknya bumi Malaysia. Berguling-guling dia. Berguling. Apa dia kata? Cantik. Jamil jiddan. Cantik macam syurga dia. Sebab apa? Negeri dia pada pasir. Kita pernah ke sampai berguling gitu di atas
rumput yang hijau. Tak pernah. Sebab bagi kita tidak ada apa. Itulah dunia. Itulah dunia. Jadi dalam kerana kecantikan tu macam-macam kita diuji Allah. Daripada sekecil-kecil yang sampai besar-besarnya. Yang berkait dengan cantik lah. Apa orang kata cantik? Kadang-kadang kita pun tak faham juga. Yang dikatakan seni, cantik tu, sampai dia sanggup beli gambar tu berjuta sanggup. Kita pun tak faham mana cantiknya. Kalau macam bunga tu boleh jadi semua orang terasa lah bunga kan. Tengok taman bunga cantik. Ini gambar. Siapa begitu sekali dia habis duit. Tuhan uji dia. Kalau lah duit tu sebenarnya kalau dia buat untuk khairat, untuk kebaikan, betapa dia dapat pahala. Tetapi dia habis situ lah. Itulah manusia yang tak ada panduan hidup, dia akan kerugian. Dia tidak berjaya dalam ujian tu. Sebab apa? Sebab dia habis-habis hidup dia situ habis. Dia tak fikir dia yang lain, yang lebih berguna kepada dia. Inilah maksud linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini zina dan yablu nablu bala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di dalam ayat yang lain, kami akan betul-betul menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Dengan kebaikan dan keburukan, setiap yang berlaku berkait dengan kecantikan tadi, yang nampak, yang celik, Allah akan uji dia dengan celik dia. Yang tak nampak, Allah akan uji dia. Sebab apa dia? Sekeliling dia semua orang kata cantiknya, cantik. Apa cantik? Dia pun tak faham. Ujian kepada dia. Semuanya uji. Uji dengan baik dan buruk. Yang cantik, bila mari bencana, habis tak ada cantik. Itu ujiannya. Nak tengok macam mana. Kita kata kecantikan pantai di tempat kita ni kan masyhur. Orang-orang luar mari tengok di sebelah Siam mana tu, dia cantik dari segi pantai dia. Itu pun dia ada dua. Cantik-cantik tahu-tahu mari tsunami. Tak ada lah yang cantik, tak ada. Mana cantik dia tu sekejap, sementara saja. Merupakan tipu daya sebenarnya. Tipu daya. Tuhan nak tengok macam mana kita nak buat. Apabila ada kecantikan tu, adakah kita nak pergi buat maksiat situ? Sebab biasanya orang pergi tempat-tempat cantik begitu, dia ada nak buat sesuatu. Atau kita nak buat apa? Kita nak pergi, nak bersyukur. Tanda kita sampai situ, kita sembahyang di situ. Misalnya, adakah kita nak buat begitu? Nak pergi melawat, melancong tu tak ada salah sebenarnya. Sebenarnya, dunia ni kepada orang yang banyak harta, nak buat apa sebenarnya? Nak buat apa? Tak tahu nak buat apa sebenarnya. Terlalu terhad. Kalau nak kata makan, orang kaya, orang miskin pun sama. Tak boleh lebih daripada 2 pinggan, 3 pinggan. Tu dia akan jadi, kena berhenti. Makan juga muntah. Jadi penyakit. Tak boleh pergi. Jadi dia nak buat apa dengan duit? Itulah sebab jadi kita tengok orang kaya tu, lepas satu kereta baru. Dia nak beli apa? Kalau orang zaman dulu lepas seekor kuda. Itu kenderaan dia aja. Dia tak terfikir, tak terlintas kereta ni. Orang zaman sekarang boleh beli kereta. Apa lagi? Tak tahu nak buat apa. Terhad sangat dunia ni. Akan nak pergi berjalan. Jalan pun dia akan habis juga. Lepas tu sambil berjalan tu, banyak lagi macam-macam risikonya. Kemungkinan, keburukan yang berlaku kepada kita. Itu semua tahu. Kadang-kadang kita kena seronok-seronok, kita kena tipu pula. Kita kena ugut, peras ugut, macam-macam pula. Terutamanya kalau kita kaya, nak berjalan pun susah. Orang nak culik kita lah, nak minta tebusan. Jadi tak ada suka, tak ada seronok yang sebenarnya hidup ni. Semuanya itu ujian. Sini zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mana Allah SWT buat hidup mati, keseronokan dan kesedihan, itu semua untuk ujian. Dan bila dia bagi ni, kunci ni kan besar makna ni. Kalau tidak, ahli falsafah pun tidak dapat selesaikan masalah manusia. Kita hidup ni kenapa kita hidup? Untuk apa? Kalau tak ada jawapannya kalau mengikut Islam, untuk manusia ini diuji. Selesai. Ada jawapannya. Kalau kita tak jawab itu untuk apa? Susah tu nak jawab tu. Macam-macam lah ahli falsafah bagi. Ini maksudnya.
Semuanya tidak memuaskan hati. Semuanya tidak menjawab. Yang menjawab ialah ujian. Bila ujian, yang berjaya dalam ujian, dia akan dibalas baik. Yang tidak berjaya, dia akan dibalas buruk. Itu saja. Dan dengan begitu manusia ni jadi hidup dia berdisiplin dan jadi baik. Dia tidak lupa daratan. Dia tidak berani menceroboh hak orang lain. Dia tak berani. Sebab apa? Sebab dia tahu ini ujian. Jadi ada hasilnya bila kita dapat jawapan itu. Ada pun setengah walaupun ada jawapan tapi tidak memuaskan, tak berguna pun untuk panduan hidup kita, tak berguna. Ini satu. Dua, surah ini juga menyebutkan tentang perlindungan dan kekuasaan mutlak Allah, membatalkan akidah orang-orang kafir yang percaya ghairullah juga berkuasa melindungi dan menjaga mereka. Perkataan wali, aulia dan walayah telah digunakan pada beberapa tempat di dalam surah ini. Lihat di dalam ayat 17, 26, 44, 50 dan 102. Di situ ada benda ni. Jadi dalam Quran ini kalau dia cerita apa-apa dia mesti kembali kepada akidah tauhid. Dia mesti ada unsur itu. Manusia kena ingat perlindungan dan kekuasaan mutlak Allah. Itulah yang berlaku di alam semesta ini. Sebab ada manusia yang mengatakan tidak, orang lain juga berkuasa, orang lain juga dapat memberi perlindungan dan menjaga mereka. Itu sebabnya orang yang disesatkan Allah tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menolong dan membimbingnya. Ayat 17. Tak ada siapa pun yang dapat. Kalau kita tengok orang tu sesat, menyeleweng, kadang-kadang siapa mati, tak ada siapa boleh buat. Ini menunjukkan Allah sahaja yang boleh melindungi manusia. Bila tidak ada wali, yakni penjaga dan pelindung kepada manusia selain Allah. Ini maksudnya pelindung dan penjaga dalam makna sebenarnya. Bukan sifat-sifat Allah ni kita kata pada orang lain langsung tak ada, misalnya macam sifat hidup. Hidup orang lain pun hidup juga, kita pun hidup juga, tapi hidup sebenar. Pelindung sebenar, penjaga sebenar. Kalau kita kata penjaga kita, siapa penjaga? Isi borang, ayah kita. Ayah kita penjaga. Itu penjaga sebenar ke? Yalah sebenar adalah kira-kira cara manusia tu. Tetapi kalau sebenar, sepatutnya dia tak mati. Dia boleh jaga sampai bila-bila kita. Tapi tidak begitu kenyataan. Penjaga kita tu sampai satu masa kita pula kena jaga dia. Itu bukan penjaga yang sebenar. Kalau penjaga yang sebenar, tak akan jadi begitu. Pelindung yang sebenar, satu ketika kita pula kena jaga dia, kena lindungi dia. Itu bukan penjaga yang sebenar. Kalau katalah dia ada pun. Dulu ayah dapat jaga kita, dapat bagi belajar kita, dapat bagi yuran, perbelanjaan, pengajian kita, ayah bagi semua, boleh bagi. Tiba-tiba, berapa banyak dalam dunia kita tengok, ayah yang sama itu bankrupt, ditakdirkan miskin, jatuh miskin sebab harta tidak tetap. Pada ketika itu ayah yang masih ada tu boleh jaga lagi ke? Boleh? Tak boleh. Tak mesti ada pun boleh jaga juga, walaupun nama penjaga pun. Jadi semuanya ini semua palsu, semua palsu, tidak sebenar. Mengingatkan manusia tentang penjaga, pelindung yang sebenar. Siapa sebenar? Kita berasa kita terkawal, duduk naik kereta, setengah-setengah pemimpin tu kan, kereta dia tu bulletproof, tak boleh tembak, tak loot lah kata, tak masuk, tak kena duduk dalam kereta. Tapi takkan dia nak duduk dalam kereta setiap waktu 24 jam? Nak keluar juga dia pun nak pergi melancong, nak pergi berjalan, nak pergi bersia-sia juga. Siapa yang boleh melindungi? Kereta hanya ketika dia dalam kereta saja. Atau pakai baju besi, takkan nak pakai baju besi setiap masa. Siapa yang dapat melindungi? Yang melindungi sebenarnya Allah. Kalau duduk situ senang. Kadang-kadang kita rasa itulah, kalau tidak terdidik dengan cara Quran ini, macam-macam ketakutan kita rasa. Takut mati, nak pergi perang. Sahabat-sahabat yang pergi perang apa? Mereka tak mati. Sebab apa? Allah jaga dia. Allah tidak nak dia mati situ.
Tak mati. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki begitu, kita tak mungkin perang pun. Kalau kita ni Tuhan sudah tanda kena peluru, kena, walaupun kita tak mungkin perang pun. Adalah ikut mana-mana. Tak tahu tak, kita pun tak aja pergi sana. Nya pergi kena lah. Adalah kenalan saya semasa di Pakistan dulu. Lepas tu saya balik. Selepas saya balik, tahu-tahu dengar dia kena peluru sesak. Kita panggil peluru sesak. Bukan orang nak tembak dia, orang nak tembak orang lain, tapi kena dia, mati ke bumi sana. Orang Malaysia anak cerita tak mesti pergi medan perang pun. Kalau Allah SWT takdirkan begitu-gitu, senang. Kalau orang yang ada keyakinan itu, akidah itu, dia tak akan takut. Misal kalau untuk berjihad, tak akan takut. Untuk berbelanja, dia tak akan takut jadi miskin. Terutamanya dia yakin kalau dengan kita belanja, yurbis sadaqat, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Dia tak takut miskin. Semakin pagi semakin Tuhan bagi kekayaan. Tetapi kalau tak ada akidah, boleh jadi kita takut. Itulah benda-bendanya yang nak tanam benda-benda ni. Selepas musnah kebun seorang tuan tanah yang sombong, terbuktilah bahawa hanya kekuasaan Allah sahaja yang benar. Ini ayat 44. Jadi sebenarnya kalau kita tengokkan di sini, pendahuluan 1 hingga 8, paragraf yang kedua ayat 9 hingga 31 ni, ujian dalam keimanan. Jadi mesej utama surahnya ujian dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni apa yang penting? Akidah, keimanan. Kadang-kadang kita tidak diuji saja gitu, mati gitulah, biasalah. Ada kalanya sebahagian daripada manusia itu diuji begitu dahsyat dalam keimanan. Allah SWT nak tengok dia berjaya ke tidak. Dia berjaya ke tidak. Misalnya sahabat-sahabat dulu kan, itu dalam surah sebelum ni kita sudah bertemu dah, iaitu dipaksa supaya mengucapkan kalimah kufur. Kalau tidak diseksa, Ammar bin Yasir itu diseksa begitu dahsyat. Mak dia, ayah dia mati kerana diseksa, kerana keimanan, akidah. Tak mahu meninggalkan Islam, sehingga dia terpaksa dan dia menangis bila dia terpaksa mengucapkan kalimah kufur. Lalu turun ayat tu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, yang kita telah bertemu dah di dalam surah sebelum ini. Nak ceritanya ujian sampai ke peringkat tu. Ini semua ni kan, kalau kita tengok lah, Rohiyah ke apa, kalau kita tengok yang sekarang ni, ujian apa tu? Kenapa yang marah sangat tu? Apa benda? Satu, bangsa, kelainan bangsa. Yang kedua, ataupun mungkin yang pertama ialah agama, yang kedua bangsa. Mungkin juga yang pertama bangsa, yang kedua agama. Itu puncanya. Maknanya ujian semua ni. Ada ketikanya kita jadi bangsa tu tak ada ujian pun. Berapa lama dah tak ada ujian pun. Ada ketikanya kebetulan Allah SWT nak pada masa kita jadi bangsa tu diuji. Nak tengoklah macam mana kita beragama tu, kita diuji pada masa tu. Macam sekarang ni lah, orang pergi di barak di mana-mana, dia kecam masjid, di baling, pecah masjid, cermin pecah. Sebab apa? Benci kepada orang Islam. Dulu tidak. Ada ketika-ketika itu ujian berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan akidah. Yang ditembak tu kerana Islam, bukan kerana apa? Dendam. Yang tembak di New Zealand kerana Islam, tak ada kerana bukan ada permusuhan apa pun. Ini ujian akidah. Kita tak tahu Allah SWT nak uji berkait dengan akidah ni bila, macam mana caranya. Artinya kita semua diuji berkait dengan keimanan, berkait dengan akidah di suatu ketika dahulu dalam sejarah. Ini contoh ni contoh. Ashabul Kahfi itu lari itu sebab apa? Sebab mereka diuji dalam agama. Untuk menyelamatkan akidah agama, mereka terpaksa lari. Kalau tidak, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim, mereka akan rejam kamu sampai mati, atau mereka mengembalikan kamu kepada agama mereka. Paksa. Tidak ada kebebasan beragama, tidak ada kebebasan beragama. Jadi ujian kepada Ashabul Kahfi, dia lari, dia tak mahu tergadai iman dia.
tak mahu ikut ramai-ramai ni, masyarakat dia. Lari, bawa diri. Lari pergi duduk dalam gua. Allah SWT takdirkan mereka tertidur 300 tahun lebih. 300 tahun lebih. Lepas tu dia bangkit, tak salah apalah, lama kan. Tapi Allah SWT bagi hidup, tak mati, cuma tertidur situ. Itu yang ganjil Ashabul Kahfi. Nak ceritanya Allah SWT membela, menjaga, melindungi orang-orang yang beriman. Itu yang kita kena ingat. Walaupun diuji, asalkan kita tu pandai menjaga diri kita, Allah SWT akan jaga kita. Misalnya Ashabul Kahfi, setelah tidur sekian lama, bangun, pergi cari makan lah. Pergi nak cari makan secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut nanti kena tangkap dia, masuk jail, kena seksa. Tiba-tiba nak beli. Itulah cerita Ashabul Kahfi ni. Baca sendirilah, nanti balik ni baca, tengok daripada ayat 9 hingga 31. Di situ letaknya apa yang saya sebut ni. Jadi bila pergi nak beli makanan, dia hollow duit. Dia pun tengok dah berubah banyak dah juga. 300 tahun ni banyak berubah. Saya rasa saya duduk di Pasir Tumbuh dulu, berapa puluh tahun dulu. Kalau orang masa tu mati dan dia mari sekarang, dia pergi Pasir Tumbuh, dia tak tahu di mana ni. Berapa tahun baru? Bukan 300 tahun. Kalau 300 tahun banyak dah berubah. Tapi tak apalah, dia pergilah. Bila-bila masa pun ada orang yang jual makanan, sebab nak makan. Hola duit, terkejut orang. Kamu ni mari daripada mana? Kira-kiranya dia akan tunjuk kepada orang lain, ni duit bila? Duit negeri ni juga, tapi ni duit bila? 300 tahun dulu. Kamu ni mari di mana ni? Mesti tengok keadaan dia pun pelik. Pakaian manusia pun boleh berubah. Orang zaman hantuah dulu pakai tengkolok Melayu. Sekarang ni tidak. Ada baju Melayu je lah, itu lah. Pakai tengkolok tu tak dah. Pakai seluar sekat betih tu, dah pakai samping, tak ada, biasa-biasa ni. Padahal orang Melayu juga, orang situ juga, dia berubah dari segi pakaian ni. Tengok ni pakaian ni pelik ni. Kira-kiranya kalau 300 tahun macam mana keadaan pakaian dia. Jadi bila pergi itu terkejut. Semua tengok, ini duit 300 tahun dulu. Macam kita duit, kalau kita dah tua, kita tengok duit masa kita budak dulu lain dengan duit sekarang ni. Padahal kita masih ada lagi duit lain. Duit dulu dah tak terpakai, semua kena serah kepada bank. Kalau ada pergi tukar cepat-cepat, tukar duit baru. Begitu perubahan dunia daripada dulu sampai sekarang. Jadi bila pergi dah tahu tu, terkejut, dia nak lari dah. Orang panggil dia, cerita tahu-tahu ni orang akidahnya begini-gini. Orang sukalah. Sebab apa? Pada masa tu sudah berubah dah. Masyarakat tu pun, negara tu pun, pemerintah tu pun. Suatu ketika dahulu, pemerintah kafir yang zalim, yang tidak memberi kebebasan beragama. Lepas tu dia berubah. Itulah dunia. Di peringkat masing-masing tu ada ujian. Bila berubah, Allah SWT tukar pemerintah tu. Pemerintah pada masa tu kira-kiranya pengikut-pengikut Nabi Isa. Ini cerita ni, Ashabul Kahfi, pengikut-pengikut Nabi Isa. Dia jadi mukmin, pemerintah yang adil, yang baik. Jadi sukalah. Ini dia orang yang berakidah seperti kita. Jadi tak ada ketakutan. Dulu takut, sekarang ni dirai pula, dimuliakan sebegitu sekali. Bila dia pergi cerita kepada kawan-kawan dia, terkejut. Kita ni hidup selama mana, dia hidup di zaman lain tadi. Mati di situ, Allah SWT bagi mati. Lepas tu orang-orang ni, sebab ni manusia pelik ni kan, suatu ketika dulu menghadapi cabaran yang dahsyat untuk mempertahankan agama, menyelamatkan agama. Tiba-tiba ada orang pergi. Bila pergi tu menghargai mereka, ada macam-macam lah, nak buat masjid di situ, nak buat tugu, nak buat macam-macam. Itulah yang berlaku kepada Ashabil Kahfi. Mereka telah berjaya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda sebenarnya, bukan orang tua. Nak ceritanya kadang-kadang orang yang berada di atas landasan saya betul, dia tidak mesti tua. Muda pun boleh berlaku. Ini anak-anak muda, fityatun, yang beriman. Itu disebutkan mereka berjaya di dalam menjaga akidah mereka,
Ini secara tidak langsung nak mengajar kita supaya pandai-pandai menjaga agama kita. Jangan terpedaya dengan iblis, jangan terpengaruh, takut dengan tekanan-tekanan sekeliling. Tetapi kalau tak kena, kita mudah nak bercakap. Saya sendiri pun senang nak bercakap. Cerita zaman dulu tu zaman dulu. Kalau sekarang di China apa berlaku? Ujian agama dia juga. Sampai nak puasa pun tak boleh, nak sembahyang pun tak boleh, dipaksa kahwin dengan bukan Islam. Kalau Islam dipaksa makan babi, itu ujian agama. Kalau dah dia tu tidak Islam, tak ada semua tu. Tapi kerana mereka tu Islam, maka ada ketika jadi uji. Dulu dah lama lah masyarakat Islam sana diuji tu, lama sangat dalam sejarahnya. Dulu semasa komunis dulu memanglah agama-agama ni tidak diraih sangat, tidak diraih. Pada masa tu pun dah tertekan, tak boleh nak berhubung dengan saudara-saudara Islam yang lain daripada dunia lain. Sekarang dia boleh, tapi dia jadi gitu pula. Semuanya ujian, nak ceritanya ujian. Ini semua dalam kehidupan kita. Sementara mati ni macam-macam Allah SWT uji. Ada kalanya diuji begini, ada kalanya tidak, ada kalanya tidak. Kita yang duduk di sini, masyarakat Islam semua, tak ada ujian. Nak makan senang. Pergi pasar Ramadan tu kan, Ramadan nama pasar Ramadan, memang makanan tu untuk orang Islam. Apa nak risau? Beli sajalah. Yang perlu sembelih, tidak sembelih pun semua ada halal semuanya, tak payah fikir. Kalau kita pergi ke negara-negara kafir tu, setengah-setengah susah nak makan, tak boleh, seminggu pun tak bertemu daging. Dan kalau kita fikirkan agama kita, tak sembelih tak boleh, kalau sembelih pun tak boleh, kafir, kena orang Islam yang sembelih. Cuba tengok betapa ujian tu kerana agama. Jadi situ Allah nak tengok kita, kamu boleh tahan sejauh mana. Kamu duduk sini, nak makan telur semacam, nak makan sayur saja, selama mana? Tengoklah. Di situ manusia teruji. Ada kalanya diuji dengan agama dia, sejauh mana dia boleh jaga agama dia. Berapa ramai orang yang pergi ke sana, langgar semua, tak kisah, tak kira dah apa-apa pun. Itulah bendanya. Bila kita beragama, kita perlu terikat dengan ajaran agama. Pergi ke negeri barat, orang duduk berkucupan, sana bucu sini, sekeliling kita semua orang duduk berdakap, lelaki perempuan. Kita macam mana? Tak tergoda, tak tercabar, duduk dalam suasana tu, semuanya bebas, tak ada siapa pun nak halang, tak ada siapa pun nak tangkap, penjaga maksiat pun tak ada. Dia mari tangkap kita, kalau kita tangkap dia balik pun tak jadi masalah. Dia ajak tidur, kita tak ada apa, boleh tidur. Itu ujian tu, masa tu, kerana kita beragama. Sejauh mana kita boleh mempertahankan agama kita? Kita tak duduk di sana, tak apa, tak ada ujian, duduk sini. Nak kahwin pun senang, Islam semua. Nak kahwin pun masalah kalau tempat macam tu. Sini, ini semua ni ujian dalam keimanan, ujian dalam agama. Kalau nak tengok contoh orang yang berjaya menjaga agamanya, berjaya melepasi ujian dalam agama, Ashabul Kahfi, itu contoh. Dunia ni tempat ujian. Ujian dari segi agama sangat besar. Sebab kalau kita gagal, kita boleh murtad, wal'iyadzubillah, mati masuk neraka. Itulah akibat kegagalannya. Tak ada guna semuanya. Kelebihan dunia, kemewahan dunia yang kita ada, pangkat ke apa, tak ada guna semua, mati masuk neraka. Itu akibatnya. Agama yang paling penting. Kalau kita tengok di sini, ni ujian dalam lebih dan kurang harta kekayaan. Ayat 32 hingga 59. Contohnya kisah dua orang tuan tanah. Ini 32 hingga 59. Wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini cerita apa? Dua orang kaya. Dua orang. Yang seorang tu kaya tapi tidak Islam, kafir. Yang seorang lagi miskin. Dia ada tanah juga tapi tanah tak banyak, tidaklah seluas yang kafir tu, tapi dia Islam. Dia Islam. Itu perbandingan dua orang
yang kami berikan kepada salah seorangnya 2 kebun daripada anggur. Itu habislah. Kalau Arab tu kawasan tu ada anggur tu kaya lah. Dan kami lingkunginya dengan kebun kurma, tamar ada sekelilingnya. Lepas tu ada pula tanaman-tanaman berupa bijirin, kita kata sawah padi, sawah gandum dan sebagainya. Ada semualah kita kata. Tuan tanah ni ada tanah macam-macam, ada tanah ladang, ada tanah sawah, ada tanah macam-macam. Kebun ada. Lepas tu kebun-kebun ini mengeluarkan hasilnya setiap waktu. Kemudian ada pula tali air, ada pula sungai yang mengalir. Jadi dia senang untuk nak menyiram tanaman-tanaman dia tu. Cukup lengkap untuk menyuburkan kebun-kebun dia tu. Ada buah, dia kata kepada kawan dia yang seorang lagi, ia juga mempunyai tanah. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawirhu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata apa? Aku lebih banyak lagi harta daripadamu. Dia sombong. Cakap macam tu. Cakap macam tu ini orang yang tak ada panduan hidup. Orang kafir dia boleh bercakap macam tu. Dan aku lebih ramai anak pinak, keluarga ramai. Itu satu kebanggaan. Keluarga besar, kaya tak jadi masalah. Tak akan terjejas kekayaan dia walaupun ramai keluarga. Seronok bila bertemu ramai-ramai, seronok, suka-suka. Ada setengah orang tak ada keluarga, sedih, tak ada adik-beradik, tak ada keluarga. Musim raya pun dia seorang juga, sedih, uji acara dia. Tapi ni itulah ceritanya. Dan dia masuk ke taman dia dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dia sendiri. Dia berkata, kira-kiranya rasanya tidak akan musnah dah kebunku, harta milikku ini akan kekal. Sebab apa? Sangat cantik, sangat terjaga, terkawal. Dan dia tidak percaya kepada hari kemudian. Dia tidak percaya kepada hari kemudian. Tuan tanah ni orang kafir lah kira-kiranya, tak percaya kepada hari kemudian. Dan dia kata, kalau adalah, andai kata orang kata adalah hari kemudian, oleh kerana aku sudah mewah di sini, aku sudah terpilih di sini, kira-kiranya kalau aku di sana pun aku lebih daripada orang lain juga. Dia gitu pahaman dia. La in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Keadaanku lebih mewah lagi, lebih istimewa lagi daripada dunia. Kalau dunia ni macam ni dah, kalau adalah akhirat, tentu aku lebih baik daripada orang lain juga. Begitu sekali sombongnya. Dia tidak sedarnya bahawa semua ni hak Allah, milik Allah. Kawannya berkata, tuan tanah seorang lagi yang muslim, yang ni yang Islam. Wa huwa yuhawirhu, dia berbual-bual dengannya. Dia kata, akafarta billadhi khalaqaka min turaba thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Kamu tak percayakah kepada Tuhan yang menjadikanmu daripada tanah, kemudian daripada nutfah, air mani, kemudian dijadikan kau seorang manusia yang sempurna? Tetapi aku, Tuhanku Allah, kata, lakinnahu wallahu rabbi, tetapi bagiku dialah Allah, dialah Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Alangkah baiknya, ini bukan muslim saja dia ni, muslim yang tahu tanggungjawab dia, amar bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Ni orang ni, dia kata apa? Alangkah baiknya, laula idz daqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Alangkah baiknya kalau kamu masuk dalam kebun kamu, di ladang kamu itu, kamu kata, Masya Allah, Allah bagi kepada aku ni. Alangkah baiknya kalau kamu kata begitu. Dia makna dakwah. Dia dakwah, dia tidak duduk diam. Dia tidak duduk diam. Walaupun dari segi hartanya kurang, dia tidak, orang kata, hina diri. Tidak. Dia tetap ada pendirian. Dengan sebab ada agamanya. Bahkan dia boleh dakwah orang yang lebih kaya daripada dia. Sebab manusia ni kadang-kadang dengan orang yang kaya lebih pada dia, dia nak bercakap pun tak tahu, kaku dia jadi. Begitu sekali pengaruh orang kaya. Ujian kepada orang miskin, apabila duduk depan orang kaya, dia tak tahu serba salah, nak duduk pun tak boleh betul. Itu akibatnya. Adakah kita jadi begitu? Tanya diri sendiri, kenapa kita jadi begitu? Ujian Allah SWT. Sepatutnya kita tidak takut, tidak gentar. Kita boleh kata apa yang sepatutnya. Ni orang ni dia kata begitu.
walaupun kau tengok nampak aku ni kurang daripadamu dari segi harta dan anak pinak, tetapi Allah boleh bagi lebih baik lagi daripada kebunmu, tamanmu itu. Dan kamu pula kalau lupa kepada Allah begini, boleh jadi Allah SWT membinasakan tanaman-tanaman kamu semua, kebun kamu semua, sehingga dia jadi licin. Boleh jadi dia cakap macam tu. Jangan kita lupa, jangan kita tidak bersyukur kepada Allah. Kena terima nikmat Allah itu dengan baik, dengan penuh kesyukuran. Gitulah kira-kiranya. Ataupun kalau yang ada air ni kering tiba-tiba air ni, nah, kamu nak buat macam mana? Itu kuasa Tuhan. Lepas tu tengok-tengok semua habis, tak ada, buat gini tangan, habis aku, habis aku. Lepas tu bila dia pergi tengok, rupa-rupanya terjadi sungguh apa yang Muslim tu kata. Tiba-tiba musnah semua tanaman-tanaman dia, kebun-kebun dia. Pada ketika itu dia kata apa? Wa ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Baru dia sedar. Kadang-kadang orang kaya dia tidak sedar selagi dia kaya. Bila Allah SWT tarik kekayaan, baru dia sedar. Masih bernasib baik lagi bagaimanapun, sebab dia boleh insaf dengan sebab dia jatuh miskin. Ini orang ni jadi begitu. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Alangkah baiknya kalau aku dulu tidak mensyirikkan Tuhan Rabbku, tapi aku telah syirik. Aku terlupa bahawa kuasa berada pada dia. Aku tak ada milik apa-apa pun. Kalau dia musnahkan, habis semua. Macam inilah jadinya. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Ni al-walayah. Tadi kan saya sebut ini al-walayah, wali, awliya. Ini kata kunci surah ni. Kata kunci surah ni. Kalau kita sedar bahawa Allah lah yang mempunyai kuasa mutlak, hak Allah lah segala-galanya, maka kita tidak akan bercakap macam tu, macam orang tadi sombong tadi. Sombong, dia merasa tidak akan musnah dah kekayaan yang begitu hebat. Itu silap dia. Dia tak sedar, dia lupa bahawa segala-galanya adalah hak Allah. Walayah itu berada pada Allah. Walayah maksudnya kuasa, hak milik. Semua ni adalah hak dia. Bila dia nak tarik dalam masa sekelip mata saja boleh berlaku. Itu pengajaran dari segi ini. Kalau kita tengok di sini, ni paragraf yang ketiga ni, ujian dalam kekurangan harta dan kelebihan harta, ujian dalam kaya atau miskin. Ini pun satu ujian besar dalam hidup ni. Ada orang kaya, ada orang miskin. Yang kaya tu pun Tuhan uji, yang miskin tu pun Tuhan uji. Bukan dia uji yang kaya saja, yang miskin pun dia uji. Semuanya tak lepas daripada ujian. Itulah hakikat hidup kita ni, ialah kita berada di tempat ujian. Cuma kita sebagai apa tak tahu. Tengok sinilah, sama ada ujian dalam agama atau ujian dalam harta. Ada orang diuji dengan harta. Kerana kaya dia jadi rosak, kerana kaya dia melakukan maksiat. Kerana kaya. Orang dia tak kaya, kerana dia tak kaya dia tidak dapat melakukan maksiat. Selamat dah dia situ. Dia tidak derhaka kepada Allah. Sebab itu dalam Quran pun sebutkan dalam surah yang lain, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni jadi melampaui batas apabila dia merasa dia kaya. Kekayaan itu pun bahaya juga. Ada kalanya kekayaan itu membawa rahmat kepada seseorang itu apabila dia menggunakannya di jalan Allah, maknanya dia berjaya. Ada kalanya tidak berjaya. Orang miskin pun sama. Ada kalanya dia berjaya bersabar, ada kalanya tidak. Berapa ramai jadi perampok, jadi pencuri, itu gagal tu, gagal dalam ujian. Sepatutnya dia bersabar, dia bekerja keras, dia berusaha tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang keji macam tu. Asalnya nak pergi merampok, tidak nak bunuh orang, tapi dah jadi bergelut tu sampai mati orang. Itu yang kita telah lakukan. Kerana apa? Kerana kita miskin asalnya. Ujian kerana miskin. Paragraf yang keempat, ayat 60 hingga 82. Ujian dalam banyak dan sedikit ilmu. Jadi alim pun ujian, jadi jahil pun ujian. Ini satu lagi ujian. Yang kedua ujian pada harta. Yang ketiga ujian pada ilmu.
Kalau berilmu, apa kita buat dengan ilmu kita? Orang yang ada ilmu ni macam-macam boleh. Dia ada keistimewaan dia. Dia nak dapat dunia pun boleh. Orang yang ada ilmu. Dia tapi dengan menggadai ilmu. Kalau agama lah, menggadai agama, ilmu agama, boleh berlaku. Kalau ilmu lain pun sama juga, ilmu lain. Dia ada ilmu, dia boleh buat bom. Dia boleh jual bom dia tu kepada pengganas mana-mana dalam dunia. Jadi kaya dia. Boleh jadi kaya. Ilmu, kerana ilmu. Tak ada ilmu pun susah juga. Ujian juga. Ada kalanya nak ilmu tu, belajar dah, tapi tak jadi alim juga. Ujian juga. Tengok kawan jadi alim, kita tidak. Kenapa begitu? Ujian juga. Lama juga belajar, tak jadi. Ujian. Semua tak terlepas daripada ujian. Dia bagi contoh Musa dan Khadir. Musa dan Khadir. Ada orang tanya Nabi Musa dalam majlis umum, hebat ni Nabi Musa ni, semua soalan boleh jawab, boleh cerita gini. Akhirnya orang tanya, adakah orang yang lebih alim daripada Tuhan? Dia kata tak ada. Tak ada dah orang yang lebih alim. Saya lah. Allah tak berkenan dia kata macam tu, padahal dia kata tu benda betul. Tapi nak ceritanya, orang yang berilmu sepatutnya kena macam mana jiwa dia, peribadi dia. Macam tu silap sikit. Dia bukan maksud nak menyombong tu. Nabi ke tu? Mana boleh kita kata dia ada sampai begitu. Itu sudah maksiat, dosa dia masuk. Jadi dia kata tak ada yang lebih alim daripada dia. Maksudnya dia rasul kan pada masa tu. Mana ada orang yang lebih tahu tentang agama daripada dia? Betul lah dia jawab tu. Tetapi jawab tu terlalu umum. Sehingga boleh orang baca kata dia menyombong ke, dia takabur ke, dia apa-apa ke, ataupun maksudnya ilmu tu alim tu dalam semua perkara ke. Boleh jadi orang kata begitu. Orang salah faham. Orang akan tuduh kita macam-macam pula. Jadi Allah tak berkenan kata begitu. Dia sepatutnya kena kata macam lain. Jadi macam-macam lah kita boleh kata. Jadi Allah SWT kata ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Nabi Musa ni orang bagus. Bila ada lagi orang alim, Allah sendiri kata, aku nak pergi belajar lah. Dia tidak pula kata, tak ada dah lebih pada aku. Orang semua kena mari belajar dengan aku tak perlu belajar dah. Tak ada macam tu jiwa dia. Dia nak, kalau ada, ceritalah. Di mana aku boleh bertemu dengan orang tu. Aku nak pergi belajar, nak tambah ilmu aku lah. Padahal dia sudah rasul. Nak ceritanya kita ni apa kita ni? Pun tak ada mahu usaha. Orang tahap tu pun nak belajar lagi. Nak tambah lagi ilmu. Nak ceritanya orang yang menikmati ilmu, tahu nilai ilmu, dia tak akan puas. Kalau ada lagi yang lebih, dia nak cari lagi. Begitu. Sepatutnya kita dalam mencari ilmu ni tak puas-puas, tak berhenti, tak ada hujung. Dah tentu dah kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul, kurang banyak dah. Kalau macam tu, kena baca buku lah terus. Orang kita kata penah mata, kena sabarlah. Itu ujian Allah kepada kita, orang berilmu. Kadang-kadang kita tak baca, jawapannya macam lain, salah. Bila tak baca, kena baca banyak. Buat kajian, cerita tak boleh. Kamu bukan tahap tu. Kamu kena pakai kaedah, usul. Kamu tak guna, salah dah. Kita gairah sangat nak menyampaikan hadis, tak sedar hadis tu maudhu. Salah dah pula kita. Ujian tu nak sedap cerita saja ke nak bawa benda yang benar? Kalau nak bawa benda yang benar, kena berhati-hati. Ilmu ni pun, kalau ilmu agama lah, kalau ilmu agama gitu, kena jaga hadis tu maudhu ke tidak. Kalau hadis Quran ni tak apalah, tak ada masalah sanad, masalah apa tak ada, selesai dah masalah. Sebab tu senang, Quran ni lebih senang nak banding dengan hadis. Tapi kadang-kadang ya kena hadis juga. Tak tahu fadilat tadi, fadilat surah ni, kena tahu hadis. Bila tak betul, itu kita berdosa pula dah. Bukan ada apa-apa, berdosa. Duduk sebar hadis maudhu, duduk sebar kekarutan lain, lagilah itu tu tak kira lah.
Kalau hadis, ini nama hadis pun kena berhati-hati. Kadang-kadang Nabi SAW marah. Ini contohnya, ada orang tu dia berjunuk, dia kena mandi wajib lah. Maka ada yang kata dalam perjalanan musafir, ada yang kata tak boleh, kamu kena mandi, tak madai, tak boleh tayamum macam kena mandi. Tayamum sudah ada, tak tahu lagi pasal junub ni. Tayamum untuk hadas kecil tahu dah, tayamum untuk ni dia tak tahu. Dia kata kena mandi. Kawan tu sebab takut kan nak solat nak apa, dia mandi, dia luka sebab pergi perang, luka mati dia kerana mandi. Nabi SAW marah sangat. Apalah buat macam ni, dia marah. Janganlah kerana nak beragama sampai begitu, melampau-lampau lebih-lebih. Kena tahu. Kalau tak tahu tanya orang, kalau tak tahu jangan cakap. Lalu Nabi SAW kata, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Penawar bagi kejahilan ialah bertanya. Itu penawarnya. Ubat jahil ialah bertanya. Kenapa kamu tak tanya? Senang saja jawab gitu, sehingga kawan dia percaya kepada kamu, mati dia. Maknanya orang yang berilmu pun ada ujiannya, orang jahil pun ada ujiannya. Dah kita tak tahu, sekurang-kurangnya kita kena tahulah asas. Kena tahu asas kita orang beragama ni, Islam. Kena tahulah asas. Asas apa? Kalau orang cerita hadis tu sahih, jangan bangkang, jangan menyombong. Ni orang cerita kepada kita hadis, dah tak serupa dengan nenek moyang kita buat, kita marah pula, kita cabar dia pula, kita lawan dia pula. Orang cerita tu cerita yang betul, kita sampai begitu sekali jahil, tak tahu nak menilai. Orang cerita tu untuk kebaikan kita pula lawan dia. Janganlah sampai jadi jahil kita. Itu ujian tu kepada orang jahil. Dia tak sedar dia tu jahil. Sepatutnya bila orang cerita kena terima. Ini tidak macam-macam pula takwilan dia. Itu sebab kena berhati-hati dalam perkara ni. Jadi ceritanya, kisahnya ini daripada ayat 60 sampai 82. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dia start sini. Kalau kita tengok kan dalam Quran ni, satu surah misalnya, tadi cerita benda lain, tiba-tiba cerita benda lain. Kalau kita tak bahagi dengan cara kita bahagi ni, paragraf satu, paragraf, tak faham apa maksud dia. Sedangkan di sini cuba tengok cara pembahagian, nampak jelas. Oh, di sini Tuhan nak uji dari sudut ni sampai sini, ini ujian, contoh ujian dalam perkara ni. Daripada sini sampai sini, ini contoh ujian dalam perkara ni. Semuanya berkait dengan ujian. Sebab itu kata kunci utamanya, kata kunci utama surah ni. Cumanya di sini ujian, sini mula ujian berkenaan dengan ilmu ni. Bila dah Nabi Musa tahu begitu, Allah kata ada orang yang lebih alim daripadamu. Dia pun katalah kepada anak buah dia. Dalam kitab-kitab sebut anak buah dia tu Yusha' bin Nun. Setengah-setengah ulama mengatakan dia tu Nabi. Dialah yang membawa Bani Israel yang dikeluarkan oleh Musa daripada Mesir tu, bawa lari daripada Fir'aun. Nabi Musa didik di padang pasir Sinai begitu lama, 40 tahun lebih. Nabi Musa mati situ. Yusha' bin Nun inilah bawa Bani Israel pergi semula ke Mesir. Dalam masa sekejap saja kerajaan itu jatuh dan Bani Israel pula berkuasa di sana. Itu sejarah. Yusha' bin Nun ni peranannya besar. Nabi Musa ajak dia, mari kita pergi, aku nak pergi cari. Dan Tuhan kata pergi tempat bertemu dua lautan. Di situlah kamu akan bertemu dengan orang tu. Aku akan pergi cari sampai bertemu, walaupun memakan masa berpuluh-puluh tahun. Itu kata Nabi Musa, semangatnya nak belajar ilmu. Ini ujian ilmu ni. Orang nak belajar ilmu ni, nak dapat, dia kena ada jiwa tu. Padahal Rasul dah tu belajar lama pun tak apa, aku nak pergi berjalan. Bila sampai ke situ, takdirnya dia terlupa ikan yang bawa. Dan ikan yang telah dicubit dia tu, dia ambil dan makan dah.
Sebelah tu ikan tu pergi hidup lagi, tu pergi masuk dalam laut. Nabi Musa kata, situ tempat. Terlupa dia pergi dah, lepas dah. Tiba-tiba nak makan pula tu, buka tu, mana ikan? Tak ada. Tak ada, di mana? Ingat tadi kita berhenti dulu. Dia mundur pula pergi cari. Situlah tempatnya. Tuhan telah tentukan untuk aku bertemu dengan orang tu. Ikan tu masuk dalam laut. Ada sekarang ni ada ikan. Ada juga tempat kita ni, ada jual juga kadang-kadang. Di sebelah ada. Sebelah saja ada isi dia. Sebelah lagi tak ada. Wallahu a'lam. Orang dongeng ke apa ke tak tahulah. Tapi dia kata inilah, dalam bahasa Arab dia sebut samak Musa. Ikan Nabi Musa. Sebab dia makan sikit, kira-kiranya sebelah lah makan kan. Orang tidak makan dua belah, sebelah dulu. Sebelah lagi tu taruhlah nanti nak makan kemudian. Wallahu a'lam. Tapi ikan tu hidup lah. Pergi, tak apalah. Pergi berjumpa di situ lah. Berjumpa di situ, ringkas ceritanya. Dia kata kita terlupa dekat batu besar tak di tempat kita berhenti tu. Nabi Musa kata, wa ma ansanihu illa syaitan. Syaitan ni kerja dia bukan pada orang biasa saja, Nabi pun dia ganggu juga. Wa ma ansanihu illa syaitan. Setengah-setengah ulama kata yang kata begini ialah anak buah dia tu, Yusha bin Nun tu. Ni tak ada lain, syaitan yang buat aku terlupa ni, kata dia. Tapi kok mana-mana pun dah tahulah situ tempatnya akan bertemu. Patah balik pergi tengok ikan tu, nampak bekas dia ada lagi pergi. Lurah dia ada. Kira-kiranya tempat tu sejuk lah. Sejuk, air batu. Pergi masuk. Di situ bertemu dengan abdam min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Situ bertemu dengan salah seorang hamba kami, kata Tuhan, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, dan kami berikan ilmu kepadanya dari sisi kami. Itulah orang tasawuf kata ilmu ladunni, min ladunna ilma, dari sisi kami. Ilmu ladunni mana ilmu tak belajar pun tahu. Inilah yang puncanya. Nabi Musa pun kata, bolehkah saya nak ikut awak ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, untuk nak dapat sedikit ilmu yang Allah kurniakan kepada kamu. Kalau boleh saya rasa bertuah dah. Dapat sikit pun tak apa dah. Orang tu kata, lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak akan mampu ikut aku. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana kamu akan dapat bersabar, kamu tak tahu cerita banyak perkara. Mana ilmu kamu ada tu lain, ilmu yang ada dengan aku ni lain, ilmu jenis lain. Kamu akan dapati banyak perkara lah yang tak kena mungkin. Lepas tu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak akan mampu bersabar dengan aku. Nabi Musa kata, satajiduni insya'allahu sabira. Dia pujuk nanti insya'Allah kamu akan dapati aku sabar, dan aku tidak akan menderhakaimu, langgar perintahmu tak akan. Maknanya nak buku banyaklah, kalau dicilah-cilah tu, kalau nak tafsir panjang cerita lah. Adab ilmu, adab dengan guru, cara bercakap tu, saya tidak akan derhaka, saya tidak akan melanggar perintahmu, tu adab dengan guru. Tapi saya tidak nak cerita yang halus-halus begitulah, kita nak cerita yang kasar. Bila begitu, tak apalah, kata dia. Akhir sekali dia dah nak juga. Dia kata, kalau nak ikut aku boleh, jangan tanya aku apa-apa, jangan tanya. Kalau nampak apa-apa pelik pun jangan tanya. Nanti sampai aku cerita sendiri. Kalau aku nak cerita lah, aku akan cerita sendiri. Mereka pun pergi naik perahu, naik saja tu dia tebuk perahu tu. Kharaqaha, mana tebuk perahu. Qala akhraqtaha litughriqa ahla. Nabi Musa kan dia nabi yang membawa syariat, hukum hakam. Dia tahulah ini bukan perahu dia, perahu orang lain. Kenapa kamu tebuk? Dia tak terkawal perasaan dia. Kenapa kamu tebuk? Nanti orang tenggelam lah kalau macam ni, kalau tebuk gini. Ni dalam perjalanan, kalau tebuk macam ni tenggelam orang. Ini tak betul ni, kata. Dia pun katakan, aku dah cakap dah, kamu tak akan mampu ikut aku. Nabi Musa pun baru sedar diri dia. Dia kata, minta maaf lah, la tu'akhidni bima nasitu, aku terlupa tadi, kamu maaflah kat aku, janganlah menyusahkan sangat aku. Dia pergi berjalan.
jumpa dengan kanak-kanak, dia bunuh kanak-kanak tu. Faqatalahu. Dia pun kata, sebab bunuh dengan besar, kata kejut, bunuh orang ni. Kamu bunuh budak ni yang tak ada masalah. Ni benda salah ni kalau macam ni. Sebab dia Nabi kan, dia duduk ajar orang macam tu, tak boleh bunuh orang, tak boleh rosakkan barang orang. Tiba-tiba dia tengok depan mata dia berlaku. Itu sebab dia pun kata, bukankah aku sudah cakap kamu tak akan mampu ikut aku, tak boleh sabar. Nabi dua kali kan. Dua kali. Lepas tu dia kata, tak apalah, lepas ni kalau aku tanya lagi, tak apalah kalau kita tidak bersama pun, pisah pun tak apalah. Mana aku nak cuba kawalah sekali ni. Pergi lagi ke satu negeri itu, minta makan dengan orang situ. Sebab minta makan, mereka tak mau bagi, tak mau terima sebagai tetamu. Tiba-tiba dalam keadaan itu duduk begitu, ada satu dinding yang nak roboh, yang condong gitu dah, nak roboh. Yang dikatakan sini Khadir di sini pergi bukan betul, hebat dia, gagah, luar biasa, dia pergi betul gitu. Bila begitu Nabi Musa pun kata, orang-orang sini teruk ni, kita nak makan pun dia tak terima sebagai tetamu kita ni. Kalau kita minta upah ni macam mana? Ni betul ni, kalau tidak roboh ni. Kamu kata tadi dah betul ni, kalau kita minta upah macam mana? Bagus juga minta upah, baru dia tahu. Gitulah kira-kiranya. Ini Khadir pun kata, dah sampai dah masa kita tak boleh bersama dah. Hadza firaqu baini wa bainik. Tapi sebelum kita berpisah, aku nak cerita lah apa yang berlaku tadi tu, apa ceritanya. Lalu dia cerita. Lepas tu panjang lah, Khadir ni siapa orang ke apa, panjang pula nak cerita tu. Jadi saya tidak nak pergi ke situ lah. Dia cerita ini sebab ni, baca sendirilah yang tu kan. Jadi yang nak ceritanya ujian itu. Ilmu, kadang-kadang kita dapat ilmu bidang ni, kita lebih bidang lain tidak. Jadi secara ringkasnya boleh sebut ilmu yang ada pada Nabi Musa, yang dia kata tak ada orang yang lebih tahu daripada dia, itu ilmu syariat, ilmu tasyri'i. Adapun yang ni bukan ilmu tasyri'i, tak ada berkait dengan syariat, dia berkait dengan ilmu takwini, kejadian alam, ilmu kejadian alam. Lepas tu daripada sini 83 dia, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ini ujian dalam kekuasaan. Manusia ni bila ada kuasa, dia buat macam mana? Itu pun ujian juga. Itu satu ujian juga. Kalau kita tak ada kuasa, tak apalah. Yang ada kuasa. Ada kuasa pula, kalau kita tengok kuasa ni banyak peringkat, banyak lapis. Dalam keluarga pun kuasa juga. Kita nak buat macam mana? Ujian. Kalau peringkat negara, ini peringkat negara lah. Peringkat negara yang besar kuasanya, dia nak buat macam mana? Kita tengok dalam dunia ni ada yang pemerintah yang zalim, diktator, yang teruk, cari kekayaan, buat kekayaan untuk dia, untuk keluarga dia. Ada juga yang macam tu. Ada juga pemerintah yang tidak begitu, betul-betul baik dengan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Dia buat itu, buat ini, dan tak ada membebankan masyarakat langsung. Selain daripada tu, dia ni orang yang bagus, taat kepada Allah, beragama. Ada juga yang macam tu. Jadi yang naknya macam mana? Macam tu. Contohnya apa? Dzulqarnain. Dia jaga rakyat dia, kawasan dia. Kalau orang sana menceroboh, dia buat benteng yang tinggi sehingga orang sebelah sana tak boleh mari ceroboh orang sini. Sampai itu dia buat. Dan dia tidak membebankan rakyat dia dengan duit, tidak kenakan cukai dan lebih-lebih, tidak. Cuma dia minta kerjasama mereka saja, buat kerja bersama-sama. Itulah contoh pemimpin yang baik. Lepas tu dia sebut semua ini rahmat Allah. Maknanya contoh pemimpin Islam yang baik. Ini sebagai isyarat kepada Nabi SAW. Sebab ni kan kita ingat ni, ini turun di Mekah cerita ni. Nak ceritanya bila kamu pergi ke Madinah nanti kamu memerintah, ini kena jadi contoh kamu. Bukan Fir'aun. Fir'aun pun memerintah juga, tapi dia memerintah macam mana? Seperti yang kita tahu lah. Bukan seperti Namrud, dia pun memerintah juga, tapi dia memerintah macam mana? Bukan begitu. Kalau Namrud tu dia raja. Jadi contoh kalau sebelah Islam ni, Nabi Sulaiman memerintah juga, tapi dia baik. Yang naknya baru selamat, baru
lulus ujian apabila kita jadi seperti Zulkarnain, apabila kita jadi seperti Nabi Sulaiman yang memerintah dengan adil itu. Janganlah jadi pemimpin yang gagal. Pemimpin yang gagal mengikut Islam ialah pemimpin yang tidak membawa rakyatnya ingat kepada Allah, pemimpin yang tidak menjaga rakyat dia daripada terlibat dengan benda-benda haram, pemimpin yang tidak memberi peluang kepada rakyat dia untuk bekerja sendiri, dapat kerja, dapat apa. Jangan macam tu. Pemimpin yang baiklah, pemimpin yang baik yang orang nak macam mana? Orang nak macam mana? Kalau janji bohong tu orang tak mahu kan? Janji, manifesto jangan kira lah kan? Gini. Lepas tu bila merintah tak buat pun, orang suka macam tu? Suka? Tak suka. Orang ramai ni tak suka, dia rasa kena tipu. Sebab itu jangan jadi gitu. Dah ada contoh semua, jadi contoh. Setiap masa ada dia. Kalau jadi pemimpin, jadilah macam ni. Dan ini sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Isyarat kepada kalau kamu memerintah, kamu merintah begini. Memang Nabi SAW memerintah pun. Bila dia merintah apa? Jaga salat, jaga zakat, jaga itu, cegah daripada perkara mungkar, suruh benda makruf, dan tegakkan keamanan biar masyarakat ni jadi aman. Itu caranya. Kemudian akhir sekali ini penutup, kita pergi itu secara ringkasnya. Nombor 3, di dalam surah ini disebutkan dengan terperinci ciri-ciri istimewa Al-Quran. Ia dapat dilihat dalam ayat 1, 2, 3, 4, 6, 27, 29 dan 54. Selalu dalam Quran, dalam surah mana-mana pun dia mesti sebut Quran, sebab Quran ini adalah mukjizat yang tetap wujud walaupun setelah Rasulullah SAW tak ada. Ajaran Al-Quran tidak bengkok, ajaran Al-Quran lurus. B, Quran adalah qayyim. Maksudnya ialah ia menyatakan sesuatu perkara dengan tepat dan betul. Ayat 2. Salah satu maksud Al-Quran ialah inzar, yakni memberi amaran. D, ia merupakan berita gembira kepada orang-orang baik. Ia juga ancaman kepada orang-orang Kristian. Sebab ni kan surah Kahfi, lepas ni surah Maryam. Surah Maryam tu berkait dengan Kristian, lebih banyak berkait dengan Kristian. Jadi menghadapi Kristian macam mana? Melalui ayat ini akidah orang-orang Kristian yang salah ditolak. F, kaedah tasrif diguna pakai di dalam Al-Quran, iaitu mengemukakan hakikat perkara dengan jelas melalui pelbagai gaya dan ragam bahasa supaya manusia dapat mengimaninya. Terdapat 2 ayat di dalam surah ini berkenaan dengan kebebasan beragama, iaitu ayat 20 dan 29. Maknanya sesiapa yang hendak beriman dia boleh beriman, itu A. Dan sesiapa yang hendak memilih kekufuran dia boleh memilihnya. Makna dalam Islam ni tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dulu kita sudah bertemu dah di dalam surah Yunus. Apakah patut engkau nak memaksa manusia supaya mereka beriman? Tak patut. Istifham ingkari. Mana tak patut, bukan begitu sikap kita. Bukan kita nak paksa begitu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a. Barulah ayat tadi, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhan nak, dia boleh bagi petunjuk sehingga manusia semua kulluhum jami'a, kulluhum lagi, jami'an lagi, belaka semua sekalian, seluruh manusia dia boleh beriman kalau Tuhan nak. Tapi dia tidak nak begitu. Dia nak bagi pilihan supaya manusia pilih sendiri. Itu maknanya asas kebebasan beragama dalam Islam. Sebab itu dalam Islam tak pernah paksa orang ikut agama. Sebab agama ni, iman ni perkara hati, berkait dengan hati. Kita nak paksa macam mana, nak tahu macam mana hati dia. Sebab itu dia kata afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Cumanya Tuhan dah cerita, kalau kamu pilih yang kafir itu, aku sedia neraka untuk kamu. Maknanya Tuhan tidak redha yang tu. Tetapi kebebasan memilih itu tetap ada. Pilihlah. Daripada firman Allah ayat 20 yang diberikan di bawah ini, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Ini puak-puak Ashabul Kahfi kata, kalau kita pergi ke bandar, pergi dekat orang ramai itu, mereka akan tangkap kita, rejam kita, ataupun mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka. Jadi baik kita larilah kalau macam ni.
untuk menyelamatkan agama. Ini menunjukkan dalam Islam dia tak suka macam tu, tak ada kebebasan, sehingga berbeza agama ni dihukum gitu. Tak boleh macam tu, dan tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Dapat diketahui bahawa jika anak-anak muda yang tersebut di dalam surah ini tidak bersembunyi di dalam gua, nescaya mereka akan direjam atau dipaksa meninggalkan agama tauhid dan kembali kepada agama asal mereka. Ini berarti mereka tidak mendapat kebebasan beragama. Kebebasan beragama ni tak dapat bila pemerintah yang bukan Islam memerintah. Kalau pemerintah Islam memerintah, tak ada jadi masalah. Itulah orang duk sibuk-sibuk dengan kerajaan Kelantan kan, walaupun banyak juga kekurangannya, tak rapilah tu kan, kena terima kekurangan tu, kelemahan tu. Tapi orang nak kata tak bagi kebebasan, dia kata orang-orang politik lah cakap, kita nak nukil saja. Dia kata boleh tengok budak tu yang tidur pun ada, yang duduk pun ada, yang berdiri pun ada. Apa jadi halang, apa jadi masalahnya? Tak ada paksa-paksa supaya masuk Islam. Memang betul pun, memang begitu. Bila-bila kerajaan Islam memerintah, ada kebebasan beragama, tak ada jenis paksa macam ni. Macam tengok di China, apa kebebasan beragama macam tu? Orang Islam dipaksa sampai begitu sekali. Boleh tengoklah dalam dunia, kalau Islam kata tidak gitu. Yang kelima, perkataan al-hayatud dunya tersebut sebanyak 5 kali di dalam surah ini. Melaluinya hakikat dunia didedahkan. Ini kata kunci ini. Besar maknanya kalau tak faham apa itu kehidupan dunia. Besar maknanya juga kalau kita faham betul-betul kehidupan dunia ni apa. Sebab itu kata kunci ini penting. Kehidupan dunia ibarat suatu tanaman yang menjadi kering kemudian diterbangkan angin. Itu dunia. Tak usah cakaplah bunga segar macam mana pun, sampai masa dia akan layu. Bila layu, berterbangan, hilang, lenyap. Kita sendiri pun daripada muda belia, hebat, gagah, kemudian jadi kecut, kulit kecut, berkedut, tua. Lepas tu mati. Kalau tak ada apa-apa berlaku lah sebelum itu, tak ada aksiden, tak ada apa, kalau pergi pun, dia pergi ke mana? Pergi kepada jatuh, gugur juga. Itulah dunia. B. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang kekal hanyalah amal soleh. Itu dalam surah ni, semua ada sebut dalam surah ni. Ayat 46. Itu hakikatnya. Jangan kita leka, kadang-kadang lalai, kadang-kadang hanyut. Bila ada anak, ada harta, hanyut. Ikut anak nak apa. Alangkah baiknya kalau kita buat sesuatu untuk diri kita sendiri, untuk akhirat. Macam cerita Khadir tadi lah, dia bunuh anak tu. Budak tu kalau dia besar akan menyusahkan ayah dia, boleh menyebabkan ayah dia jadi kafir. Kalau macam tu apa maknalah anak? Dengan sebab itu orang-orang yang tak ada anak bertenanglah, tak payah risau. Manusia sebagai manusia ada juga terasa tentu timbul dalam hati bila tengok anak-anak orang lain berjaya. Cuba tengok yang tidak berjaya sebanyak mana. Takut Tuhan tak bagi kepada kita tu untuk kita tenang sampai tua mati begitu. Tak ada sibuk kerana anak, tak ada berdosa kerana anak. Tuhan pun tak bagi anak kepada kita. Alhamdulillah. Lepas tu kita tak boleh buat kewajikan kau. Tak boleh buat kewajikan. Berapa ramai anak yatim? Bagilah duit situ, dapat pahala serupa juga. Anak kita pun dia tak mahu ikut kita, nak dapat pahala apa? Duit yang kita tinggal dia buat joli, nak dapat pahala apa? Dia buat maksiat. Berapa ramai yang miskin? Anak kita sama, kita cuba kita belanja, lagi menunjukkan ikhlas, tak ada kepentingan. Ni anak kita jaga, iyalah sebagai manusia biasa, orang kafir orang mana-mana pun ada. Kita teruji betul sebab kita bukan anak kita, tapi kita jaga macam anak kita. Tak dapat pahala ke tu? Dapat pahala juga. Yang maksudnya tak dapat pahala, itu yang kekalnya. Yang anak tu tak tahu lagi nak jadi macam mana. Kalau fikir begitu tenang. Tak ada apa masalah pun. Sebab kita tak tahu. Jangan tengok yang berjaya saja, yang tak berjaya berapa ramai. Semua kena dadah anak dia. Kalau kena macam tu, kita macam mana? Tak pening kepala.
Ini senang, sekurang-kurangnya boleh aku pergi melancong sana sini. Sebab anak tak ada, duit banyak. Boleh pergi melancong. Bersukaria makan sana makan sini, alhamdulillah. Tak ada apa. Duit banyak lagi, buat kebajikan. Itulah kenal dunia. Kalau tidak tak kenal dunia tu, kalau macam tu. Manusia yang segala usaha dan aktivitinya hanya terbatas untuk kehidupan dunia adalah orang-orang yang rugi dilihat kepada hasil amalannya, sedangkan ia merasakan telah membuat yang terbaik. Ya, asal dia buat terbaik dah. Rugi sebenarnya kalau kita buat sekadar perhitungan dunia saja. Dengan sebab itu, apa saja pun yang kita buat dalam dunia mesti ada perhitungan akhirat. Itulah orang yang tidak rugi. Kalau tidak, kita perasan saja kita buat sesuatu, sebenarnya tak ada buat apa pun, jadi hamba abdi, duit saja. Siap mana bekerja. Kita rasa kita buat sesuatu, memanglah duit banyak, tapi untuk apa duit? 6. Perkataan liqa. InsyaAllah mudah-mudahan dapat banyak juga pengajaran di celah-celah tu. Dapat banyak, suka-kurangnya kita dapat faham apa surah Al-Kahfi ni sebenarnya, kenapa begitu istimewa. Rupanya dia bagi rahsia kehidupan kepada kita. Sepatutnya kita kena hidup macam mana. Dajjal itu menggoda kita sampai kita jadi rosak agama kerana dunia. Sekarang ni dunia, kita nak menghadapi dunia. Bila kita selesai masalah ni, tak ada Dajjal ke, ada Dajjal ke, tak jadi masalah sebenarnya. Kita akan selamat, kita akan berjaya juga. Itu pengajarannya daripada surah Al-Kahfi.